Pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Syrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Baik, jadi dalam minggu ni kita akan melihat kepada salah satu fenomena yang bertanggungjawab untuk memulakan bidang fizik kuantum. Right? Kalau ingat di awal semester dahulu saya ada beritahu dalam fizik moden ni ada dua bidang yang besar. Yang pertamanya adalah teori kerelatifan, right? Yang dikemukakan oleh Einstein. Jadi teori kerelatifan ni ada yang khas, ada yang umum. Dan teori kerelatifan khas ini dia telah merubah kefahaman kita tentang apa itu ruang, apa itu masa, right? Sama ada masa ni mutlak ataupun dia berbeza-beza kadar detikannya untuk orang yang berbeza. Dia juga mengubah kefahaman kita tentang apa itu jisim, apa itu tenaga, kan? Kita dah lihat tu pada minggu lepas bagaimana sebenarnya jisim dan tenaga ni adalah dua perkara yang setara, right? Setiap objek yang berjisim tu mempunyai tenaga rehat, manakala objek yang memiliki tenaga, right, tenaganya itu akan menambah kepada jisimnya. Okay? Jadi itu antara sumbangan teori kerelatifan khas, yakni dia merubah apa yang kita faham tentang ruang, tentang masa dan jisim, tenaga semua ni. Selain daripada teori kerelatifan, ada satu lagi bidang yang juga membina fizik moden ni, iaitu fizik kuantum, right? Dan asal-usul fizik kuantum ni bermula seperti juga teori kerelatifan khas, dia juga bermula daripada penyiasatan ke atas sifat cahaya, right? Sekiranya teori kerelatifan khas itu bermula daripada kesedaran bahawa hal laju cahaya ni sama untuk semua kerangka rujukan, maka fizik kuantum ni pula bermula daripada kesedaran bahawa cahaya yang selama ini dianggap suatu gelombang, sebenarnya mempunyai sisi yang tidak kita kenali, iaitu sisi sebagai zarah. Right? Sekarang ni kita sering cakap tentang dui sifat cahaya, kan? The wave particle duality of light. Maksudnya cahaya tu kita boleh, dalam keadaan tertentu kita boleh memahami cahaya sekiranya kita membayangkan cahaya itu adalah gelombang, right? Gelombang elektromagnet. Dan ini awak pelajari dengan Dr. Narizi dalam Medan EM pun, awak bayangkan cahaya itu sebagai rambatan gelombang elektromagnet, right? Dan ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa cahaya itu memang ada sifat gelombang lah. Right? Bukti yang paling jelas adalah apabila kita melalukan cahaya dalam dua celah, kan? Dalam dua celah, katakan awak ambil laser, kemudian awak lalukan cahaya laser tu ke atas dua celah yang kecil, right? Kemudian awak letakkan skrin untuk melihat bagaimana cahaya itu melalui kedua-dua celah tersebut. Kita menjangkakan, right? Kita menjangkakan sepatutnya kalau ada saya lah. Let's see, right? Katakan ada sumber cahaya kat sini. Let's see. Sorry. Let's see. Let me add to, right? Katakan ada sumber cahaya di sini, right? Kemudian cahaya itu kita tahu cahaya bergerak dalam garis lurus, begitu, right? Jadi kalau kita letak dua celah begitu, right? So ada celah yang pertama di sini dan celah yang kedua di situ, right? Dan kalau kita letak skrin di hujung sini, right? Tekan skrin, so this is the screen. Ni dua celah, double slit. Ini sumber cahaya. Right? Jadi kalau kita nak, ataupun kalau kita susun radar seperti ini, right? Ada sumber cahaya,
kemudian sumber cahaya itu melalui dua celah kat sini, kan, dua lubang misalnya di situ. Apa yang kita jangkakan adalah betul-betul di belakang celah ni sepatutnya ada tompok cahaya kat sini dan sepatutnya ada tompok cahaya kat sini. Right? Manakala di bahagian sini takkan ada cahaya, di bahagian sini takkan ada cahaya, di bahagian sini takkan ada cahaya. Right? Kenapa kita ramalkan sebegini? Sebab kita tahu bahawa cahaya bergerak dalam garis lurus. Jadi kalau ada celah kat sini, maka cahaya yang boleh melalui celah ni sepatutnya akan menimpa ke atas skrin hanya di sini saja. Justru menghasilkan satu tompok cahaya di atas ni. Kemudian cahaya itu juga akan melalui celah yang di bawah ni dan menimpa skrin di sini. Kemudian akan menghasilkan tompok di bawah ni. Right? Jadi dalam fizik klasik, kalau kita melalukan sumber cahaya menerusi dui celah sebegini, kita menjangkakan akan terhasil dua tompok cahaya di atas skrin. That's it, right? So this is the prediction of classical physics. In a sense that light travels in a straight line. Therefore, when you block light, right? When you block light with and only allow light to pass through at two slits, then you will expect two spots of light immediately behind the slit, right? Manakala bahagian lain akan berada dalam kegelapan, right? Sebab bayang-bayang cahaya akan jatuh kat situ, right? Namun apabila kita melakukan eksperimen ni, bila kita mengambil satu sumber cahaya, kemudian kita lalukan dalam dua celah macam tu, kemudian kita letakkan skrin kat sini, right? Apa yang kita perhatikan pada skrin dua celah dan juga sumber cahaya. Apa yang kita perhatikan bukanlah dua tompok cahaya seperti yang kat sini. Sebaliknya apa yang kita akan perhatikan adalah sebarisan tompok cerah dan gelap pada skrin, right? So di tengah-tengah ni akan ada tompok cerah, kemudian ada bahagian gelap, kemudian ada tompok cerah lagi, kemudian ada gelap, kemudian ada tompok cerah lagi, kemudian gelap, kemudian tompok cerah lagi. Sama juga di bahagian bawah ni. Right? Jadi apa yang kita akan sebenarnya lihat bila kita melakukan eksperimen ni adalah kita di permukaan skrin tu kita akan nampak tompok cahaya, tompok gelap, tompok cahaya, tompok gelap, tompok cahaya, tompok gelap. Jadi kalau kita boleh melihat, katakan kita lihat skrin tu dan apa yang kita akan nampak di tengah-tengah ni adalah bahagian yang cerah, kemudian gelap, kemudian bahagian yang cerah, kemudian gelap. Kita nampak bahagian yang cerah dan gelap tersusun secara berselang-seli, dan ini yang kita panggil sebagai corak interference. Right? Dan ini adalah salah satu bukti bahawa cahaya itu bersifat gelombang, sebab hanya gelombang sajalah yang boleh saling bercantum, right? Saling berlanggar di antara satu sama lain, right? Only waves can undergo interference, right? Particles cannot undergo interference, kan? Jadi apabila kita melakukan eksperimen yang di bawah ni, right? Kemudian kita memperolehi corak interference sebegini, ini memberitahu kita bahawa cahaya memiliki sifat gelombang. Right? Jadi kalau ada orang tanya macam mana kita tahu cahaya ni bersifat gelombang, salah satu buktinya adalah apabila kita melalukan cahaya ni dalam satu celahan ataupun dia tak celah pun, dia boleh juga jadikan ni sebagai halangan. Boleh, you can repeat the experiment. Let's see. You can put boleh letakkan katakan dua objek kat sini, right? Dan dia masih akan menghasilkan corak yang sama juga, corak interference juga. Jadi penghasilan corak interference itu
merupakan bukti bahawa cahaya memiliki sifat gelombang. Right? Jadi untuk sekian lama, ahli fizik berasa yakin bahawa cahaya ni dia mempunyai cahaya ni adalah gelombang. Gelombang apa? Gelombang elektromagnet. Right? Jadi apa yang berayun, kan, sebab gelombang ni adalah perpindahan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain, kan. Jadi apa yang berpindah apabila cahaya itu bergerak misalnya daripada matahari ke kita di bumi, apa yang dipindahkan adalah tenaga, kan. Jadi memandangkan cahaya adalah gelombang, artinya apabila kita disinari cahaya, maksudnya kita sedang menerima tenaga lah daripada sumber cahaya tersebut, right? So untuk sekian lama, right? Untuk sekian lama, ahli fizik rasa yakin bahawa cahaya merupakan sejenis gelombang, right? So light is, or light can be modeled as a wave. Light is a wave, right? Dan antara ahli fizik yang bertanggungjawab untuk mengembangkan idea bahawa cahaya ini adalah gelombang, yang pertama adalah Thomas Young, kemudian Huygens, right? So Young ni adalah seorang ahli fizik Inggeris. Nama Young ni lah yang melekat kepada eksperimen dui celah Young, Young's double slit experiment, dia lah, right? Kemudian Huygens ni adalah seorang ahli fizik Perancis yang kemudian mengembangkan idea bahawa yang memberikan huraian matematik yang menerangkan corak interference secara matematik, right? Jadi kedua-dua orang ni yang bertanggungjawab untuk mengembangkan idea bahawa cahaya adalah gelombang, right? Apa yang berlaku pada awal abad ke-20 dengan tercetusnya fizik kuantum adalah ahli fizik menyedari bahawa ada beberapa fenomena yang melibatkan cahaya yang tidak boleh dijelaskan sekiranya kita mengandaikan cahaya itu adalah sejenis gelombang. Artinya, misalnya fenomena interference dan pembelauan boleh diterangkan sekiranya kita mengandaikan cahaya ini merupakan sejenis gelombang. Tetapi ada fenomena-fenomena lain, misalnya salah satunya adalah kesan fotoelektrik lah, yang tidak boleh dijelaskan sekiranya kita mengandaikan cahaya ini adalah sejenis gelombang. Right? Artinya, apa yang kita maksudkan tidak boleh dijelaskan, maksudnya kalau betul cahaya adalah gelombang, dia akan memberikan ramalan tertentu, tetapi ramalan yang diberikan itu tidak secocok dengan hasil eksperimen, right? Jadi bila mana ramalan teori itu tak secocok dengan hasil eksperimen, dia cuma ada dua kemungkinan saja, sama ada eksperimen itu salah, right? Ataupun teori yang digunakan untuk buat ramalan itu yang salah, right? Jadi memandangkan eksperimen fotoelektrik itu telah diulang berkali-kali, kan, dalam banyak keadaan. Jadi ahli fizik berasa yakin dengan kesahihan eksperimen fotoelektrik yang mereka lakukan. Jadi kalau bukan data yang bermasalah, right, kemungkinan yang tinggal hanyalah teori di sebalik cahaya itu, teori tentang apa itu cahaya itu yang bermasalah ataupun yang perlu diubah, right? Jadi antara sumbangan Albert Einstein selain daripada teori kelasifan itu adalah beliau mengemukakan idea cahaya bukan saja sejenis gelombang, tapi cahaya juga boleh dianggap sebagai zarah, dan zarah cahaya ini dikenali sebagai foton, right? Jadi foton adalah zarah cahaya, right? Dan untuk idea foton ini, Albert Einstein telah dianugerahkan hadiah Nobel dalam fizik. Right? Beliau tidak menerima hadiah Nobel untuk teori kerelatifannya, tapi beliau diberikan hadiah Nobel dalam fizik ini disebabkan idea foton ini, right? Jadi
apa yang kita tahu sekarang, apa yang kita tahu sekarang dalam abad ke-21 ni, bahawa cahaya memiliki kedua-dua sifat gelombang dan juga sifat sifat zarah. Right? Ada sesetengah fenomena yang boleh kita jelaskan sekiranya kita mengandaikan cahaya adalah gelombang, misalnya fenomena interference boleh dijelaskan sekiranya kita mengandaikan cahaya bersifat gelombang, manakala ada fenomena-fenomena lain yang boleh kita jelaskan sekiranya kita mengandaikan cahaya bersifat zarah. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Right? Jadi cahaya ni memiliki dua wajah lah kiranya. Right? Ada kalanya dia berupa gelombang, ada kalanya dia berupa sebagai zarah. Right? Jadi idea foton ini dikemukakan untuk menjelaskan hasil keputusan eksperimen fotoelektrik. Right? Jadi kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kita akan pelajari kesan fotoelektrik ini dalam tiga babak lah. Right? Yang pertamanya kita akan melihat tentang eksperimen itu sendiri. Right? Apa sebenarnya yang mereka buat dalam eksperimen, apa itu kesan fotoelektrik. Kemudian barulah kita melihat apa penjelasan yang diberikan oleh ahli fizik untuk menerangkan kenapa kesan fotoelektrik itu berlaku. Dan kita akan lihat dua penjelasan. Penjelasan pertama adalah penjelasan yang dikemukakan oleh fizik klasik, right? Dan yang kedua adalah penjelasan yang dikemukakan oleh fizik kuantum. Right? Dan kita akan lihat penjelasan yang diberikan oleh fizik kuantum itu lebih cocok dengan hasil keputusan eksperimen. Jadi itu memberikan keyakinan kepada kita bahawa penjelasan oleh fizik kuantum tu adalah penjelasan yang betul lah, right? Because it can explain the result of the experiment. Okay. Jadi let's see. Kalau kita ada masa yang lebih, kalau kita, dan selain daripada kesan fotoelektrik, kita juga akan pelajari tentang sinaran jasad hitam dan juga serakan Compton, right? Tapi memandangkan masa kita agak suntuk, jadi apa yang saya akan lakukan, apa yang kita akan lakukan semasa ini hanyalah untuk menumpukan kepada kesan fotoelektrik. Right? Kenapa saya memilih hanya untuk menumpukan kepada kesan fotoelektrik? Sebab awak akan mempelajari tentang sinaran jasad hitam ini dalam kursus Mekanik Kuantum 1 dengan Dr. Alika semester depan. Manakala untuk serakan Compton ni awak akan belajar dengan Dr. Fizuddin dalam fizik keadaan pejal 1. Right? Jadi sinaran jasad hitam dan juga serakan Compton ni kedua-duanya awak akan bertemu kelak. Right? Jadi kalau saya tak ajarkan sekarang pun awak masih akan berjumpa dengannya nanti. Tapi untuk kesan fotoelektrik ni ini kali pertama dan juga bukan kali pertama, ini kali terakhir awak akan berjumpa dengan fenomena ni. Jadi saya antara ketiga-tiga fenomena ni saya memilih untuk menumpukan kepada kesan fotoelektrik. Right? Tapi sekiranya ada di kalangan awak, sebab saya tahu ada di kalangan awak yang memilih sinaran jasad hitam sebagai penulisan popular dan juga kesan fotoelektrik sebagai penulisan popular, sekiranya awak perlukan penjelasan lanjut ataupun awak dah baca tapi ada benda yang awak tak faham, maka awak boleh bertanya kepada saya lah tentang ketiga-tiga fenomena itu, right? That's no problem if you want. But then I will not teach in class, right? If you want to know about it, then you can come and see me, right? So let us go straight into, let's see. Yang ini tak tu sangat. Kita go straight into photoelectric effect, right? Right. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, right? Dalam fizik klasik, right? Cahaya itu dianggap sebagai sejenis gelombang, right? Tetapi model cahaya sebagai gelombang itu tidak boleh menerangkan kesan fotoelektrik. Dan hanya dengan memodelkan cahaya sebagai sebutir zarah, dan zarah itu ada frekuensinya, ada momentumnya, maka hanya dengan memodelkan cahaya sebagai zarah sajalah
kesan fotoelektrik ni boleh dijelaskan. Jadi you cannot explain. As in, if we assume light is a wave, then we cannot explain the result of the photoelectric effect, right? But then if we assume that light is a wave, light is a particle, right? Light as photons, then we can explain the photoelectric effect, right? Dan kenapa kesan fotoelektrik ni dia agak penting sebab idea bahawa cahaya itu adalah zarah akan digunakan, awak akan gunakan apabila awak belajar tentang struktur atom nanti, right? Dalam fizik kuantum 1, dalam mekanik kuantum 1 nanti awak akan belajar tentang struktur atom. Struktur atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, dan awak akan diberitahu bahawa elektron dalam atom ni dia tersusun di dalam aras tenaga yang tertentu, right? Dan maksudnya elektron dalam atom ni dia hanya boleh memiliki tenaga yang tertentu, right? Dia tak boleh memiliki apa jua tenaga, right? Dia hanya boleh memiliki tenaga secara diskret ataupun yang khusus saja, right? Dan setiap aras tenaga ni ada dia punya nilai-nilai tenaga dia, dan apabila elektron tu berpindah daripada satu aras tenaga ke aras tenaga lain, maka elektron itu akan sama ada menyerap tenaga ataupun dia akan memancarkan tenaga. Dan penyerapan dan pemancaran tenaga ini berlaku melibatkan foton, right? Jadi apabila elektron tu menyerap foton, maka tenaga dia akan bertambah, right? Apabila elektron tu nak buang tenaga dia, maka dia akan pancarkan elektron, right? Dia akan pancarkan foton, right? Jadi kesan fotoelektrik ni dia mustahak sebab awak akan menggunakannya untuk menerangkan tentang bagaimana elektron dalam atom dan sebuah atom tu bukan bergerak, tapi awak akan gunakan tu untuk menerangkan sifat elektron dalam sebuah atom, right? Dan awak akan belajar ni dalam mekanik kuantum 1, dan sekiranya awak ambil fizik atom, awak akan belajar tentang benda ni lah, right? So itu kegunaan fizik kesan fotoelektrik ni. Let's see kita, right? Jadi idea yang penting dalam kesan fotoelektrik ni adalah kita ingin menjawab persoalan. Idea yang penting adalah cahaya boleh dianggap ataupun mempunyai sifat boleh dianggap sebagai zarah, right? Dan jadi kalau sebelum ni kita membayangkan air, kita membayangkan cahaya itu sebagai gelombang air misalnya, right? So kalau kau bayangkan gelombang air itu, right? Dia akan memiliki panjang gelombang dia, kan? Dia akan memiliki frekuensi dia, kan? Dia akan memiliki laju dia, right? Dan saya rasa itu adalah bayangan lazim kita bila kita bercakap tentang cahaya as a wave. So kita bayangkan macam riak-riak ataupun gelombang air itu, kan, yang memancar dan yang bergerak di permukaan laut, right? Idea yang perlu kita faham ataupun idea idea baru yang dikemukakan oleh Einstein adalah cahaya ni datang dalam idea ni, cahaya mempunyai sifat zarah, right? Dan zarah cahaya ni dipanggil foton, right? Dan tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton ini bergantung kepada frekuensi cahaya tersebut, right? So kalau lihat sini, E, which is energy, tenaga yang dimiliki oleh foton itu bersamaan dengan H adalah pemalar Planck, right? Ini pemalar yang awak telah tentukan dalam eksperimen kedua tu, didarab dengan F adalah frekuensi. Cuma di sini dia gunakan simbol mu ni macam V macam tu.
Ini pun simbol untuk frekuensi juga, right? Jadi kadang-kadang awak akan jumpa frekuensi simbol F digunakan sebagai untuk mewakili frekuensi. Ada kalanya awak akan jumpa V ini digunakan sebagai frekuensi, right? Dia sama je, cuma dia kadang-kadang dia guna simbol yang berbeza, right? Jadi ini cahaya merupakan sejenis zarah, dan tenaga dan zarah ini dipanggil sebagai foton. Zarah cahaya dipanggil sebagai foton, dan tenaga yang dimiliki oleh foton ini diberikan oleh E sama dengan HF, right? Dan memandangkan C sama dengan F lambda, maka kita boleh menulis semula persamaan ini sebagai HC over lambda, right? Jadi ini adalah persamaan yang mengaitkan tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton dengan frekuensinya dan juga dengan panjang gelombangnya. Dan kalau korang tengok di sini, semakin tinggi frekuensi cahaya tersebut, maka semakin tinggilah tenaga yang dimiliki oleh sebutir foton. Sebaliknya, semakin pendek jarak gelombang yang dimiliki oleh sebutir foton tersebut, ataupun semakin rendah panjang gelombang yang dimiliki oleh cahaya, right? Maka semakin tinggilah tenaga yang dimiliki yang dibawa oleh cahaya tersebut. Jadi ada kaitan di antara tenaga yang dibawa oleh cahaya dengan frekuensinya dan dengan panjang gelombangnya, right? Cahaya yang berfrekuensi tinggi mengandungi atau membawa tenaga yang lebih banyak berbanding dengan cahaya yang berfrekuensi rendah, right? Cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang besar, right, akan memiliki tenaga yang lebih rendah berbanding dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang yang pendek, right? Jadi ini bermaksud bila kita bercakap tentang spektrum elektromagnet, kan, ada gelombang radio, gelombang micro, kan? You have radio waves, you have microwave, and then you have X-rays, you have gamma rays, right? Kan setiap satu jenis gelombang elektromagnet kan ada frekuensinya, kan? Misalnya sinar X lebih tinggi frekuensinya berbanding dengan gelombang radio, right? Jadi itu bermaksud foton sinar X membawa lebih banyak tenaga berbanding dengan foton gelombang radio, right? Sebab itu sekiranya kita terdedah kepada sinar X, right, itu boleh membahayakan kesihatan kita. Tetapi sekiranya kita terdedah kepada gelombang radio, misalnya bila awak guna wifi, bila kita guna wifi semua ni adalah gelombang radio je, gelombang mikro, right? Bila kita terdedah kepada gelombang berfrekuensi rendah seperti gelombang radio, gelombang mikro semua ni, itu tidak mendatangkan risiko kesihatan yang besar, right, kepada kita, sebab tenaga yang dibawa oleh foton gelombang radio, foton gelombang mikro ni jauh lebih rendah berbanding dengan tenaga yang dibawa oleh foton sinar X, foton sinar gamma, right? Jadi kalau awak diberi pilihan untuk mendedahkan diri kepada foton sinar X ataupun foton gelombang radio, right? Kalau awak nak selamat, kalau awak nak hidup lama, then awak pilih untuk mendedahkan diri kepada foton gelombang radio. Why? Because the energy contained in a radio photon is much lower than the energy contained or energy carried by X-ray photon, right? Jadi itu kegunaan formula ni lah, right? Dia membolehkan kita untuk mengaitkan frekuensi gelombang cahaya atau gelombang elektromagnet tu dengan tenaga yang dibawa oleh gelombang tersebut ataupun oleh foton tersebut, right? So itu konsep yang pertama, as in itu idea foton yang yang dibawa oleh Einstein, right? Bila kita bercakap tentang kesan fotoelektrik ni, kita lazimnya kita akan
belajar tentang tentang susunan radar eksperimen fotoelektrik ni, dan saya saya terangkan dengan ringkas dulu apa yang berlaku. Biasanya apa yang berlaku adalah kita ada let me see, saya guna warna merah, right? Kita ada sekeping logam, right? Sekeping logam kat sini. So this is a metal, right? Kita ada sekeping logam. Kemudian logam ini akan disinari dengan cahaya, right? Sekiranya cahaya yang menyinari logam ini adalah cahaya yang betul frekuensinya, right? Cahaya yang betul frekuensinya, maka kita akan mengesan elektron terpancar daripada logam tersebut. Right? So yang ketiga adalah elektron. Sorry. Elektron. Right? Jadi kiranya dalam kesan fotoelektrik ni dia ada tiga komponen yang penting lah. Right? Yang pertama ada sekeping logam. Right? Kemudian yang kedua ada cahaya yang menyinari, yang kita sinarkan ke atas logam tersebut, atas permukaan logam tersebut. Kemudian sekiranya cahaya itu mempunyai frekuensi yang betul, right, maka logam itu akan memancarkan elektron. Right? Jadi dari satu segi dia cahaya ni dia seolah-olah dia bukan menolak keluar, dia mencungkil keluar elektron daripada permukaan logam. Right? Jadi secara ringkas ni sebab itu kesan ni dipanggil kesan fotoelektrik, right? Foto maksudnya cahaya, manakala elektrik ni adalah elektrik lah, elektrik, dan datang daripada perkataan elektron kan, elektron. Right? Jadi kesan fotoelektrik adalah fenomena di mana elektron dihasilkan, right, ataupun elektron dipancarkan daripada permukaan sekeping logam apabila logam itu, permukaan logam itu disinari dengan cahaya. Dan cahaya ni mesti memiliki frekuensi yang betul lah untuk perkara ini berlaku. Right? But the basic idea is very simple. Right? The basic idea is very simple. You have a piece of metal, right? You have a piece of metal. You shine light with the correct frequency on the metal, and then electrons will be released from the surface of the metal, right? And that is that is the photoelectric effect, right? Yang menjadikan perkara ini bukan rumit, tapi yang menjadikan perkara ini agak mencabar untuk difahami disebab adalah kerana bila kita bercakap tentang, misalnya bila kita bercakap tentang let's see, tentang cahaya, right? Tentang cahaya, kita kena bezakan dua benda. Yang pertama, kita kena bezakan di antara frekuensi cahaya dengan kecerahan cahaya. Right? Kita kena bezakan di antara frekuensi cahaya dengan kecerahan cahaya. Frekuensi ini berkaitan dengan tenaga. Tenaga setiap foton. Maksudnya satu foton tu berapa banyak tenaga yang dibawa oleh satu foton. Right? Manakala kecerahan ni ini berkait dengan bilangan foton. Right? Banyak ataupun sikit. Right? Kalau banyak foton yang keluar daripada misalnya sebuah lampu misalnya, maka lampu tu akan kelihatan cerah lah. Right? Sebaliknya sekiranya lampu tu malap, maka kuranglah bilangan foton yang terpancar keluar yang dihasilkan oleh lampu tersebut. So kita kena bezakan di antara frekuensi dengan kecerahan. Right? Kemudian logam ni pula
kita kena bila kita cakap tentang logam, right? Logam ni ada banyak jenis, cumanya dalam kesan fotoelektrik ni kita cuma kisah tentang kemampuan logam ni untuk membebaskan elektron. Sama ada logam ni bila dia senang atau susah untuk melepaskan elektron yang dimilikinya. Right? Dan betapa mudah atau susahnya untuk logam ni melepaskan elektron yang dimilikinya, ini bergantung kepada betapa kuat daya ikatan ataupun daya tarikan elektrostatik di antara elektron dan ion dalam logam ini, kan? Sebab dalam logam ada ion yang bercas positif dan ada elektron yang bercas negatif, right? Memandangkan satu bercas positif, satu lagi bercas negatif, jadi akan ada daya tarikan elektrostatik di antara ion dan elektron di dalam logam tersebut, right? Sekiranya daya tarikan di antara ion dengan elektron dalam logam tu lemah, maka mudahlah untuk logam ni melepaskan elektron yang dimilikinya. Sebaliknya, sekiranya daya ikatan di antara ion dan elektron dalam logam ni kuat, maka semakin susah untuk elektron ni dilepaskan oleh ion, oleh logam tersebut, right? Jadi setengah logam mempunyai setengah logam memegang elektronnya dengan agak kuat, manakala setengah logam lain dia memegang elektronnya dengan agak lemah, right? Dan kekuatan ikatan di antara ion dan elektron ini diwakili oleh satu kuantiti yang dipanggil sebagai fungsi kerja. Fungsi kerja atau dalam bahasa Inggeris the work function. The work function of the metal. Right? Semakin tinggi nilai fungsi kerja logam tersebut, maka semakin sukar ataupun semakin kuat elektron tu dipegang oleh ionnya. Dan semakin kuat daya tarikan elektrostatik ni, maka semakin sukarlah untuk elektron tu dibebaskan. Right? Manakala sekiranya nilai fungsi kerja itu rendah, maka elektron tu dipegang dengan agak lemah oleh ion-ionnya. Jadi lagi mudahlah untuk elektron tu dilepaskan oleh logam tersebut. Right? So kita betapa kuatnya elektron tu dipegang oleh logam tersebut diwakili ataupun ditentukan oleh fungsi kerja logam tersebut. Right? Kemudian yang ketiga, bila cakap tentang elektron ni, right? Elektron ni, kita juga kena bezakan di antara bilangan elektron yang dipancarkan oleh logam tu, dan bilangan elektron ni boleh diukur sebagai arus, right? Sebab kalau ingat, arus adalah Q dQ over dt, right? Jadi kalau semakin banyak charge ataupun semakin banyak elektron yang dihasilkan per saat, maka itu akan menghasilkan arus yang lebih tinggi. Right? Selain daripada bilangan elektron yang dipancarkan oleh logam tersebut, kita juga boleh mengukur tenaga kinetik elektron tersebut. Right? Betapa lajunya elektron tu terpancar keluar daripada logam ini. Right? Dan tenaga kinetik elektron ni boleh diukur dengan mengira voltan yang dihasilkan oleh elektron ini, right? Oleh fotoelektron ini, right? Sebab kenapa kita kata fotoelektron? Sebab elektron ini dihasilkan apabila cahaya menimpa ke atas logam ini, right? Jadi sebab itu kadang-kadang elektron yang dipancarkan ni kita panggil sebagai fotoelektron, right? Fotoelektron sebab ini adalah elektron yang terhasil apabila cahaya menimpa ke atas permukaan logam.
Right? Jadi kalau lihat ada, let's see, ada berapa kat sini? Saya rasa ada, right? Ada beberapa, ada 1, 2, 3, ada 5 pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Right? Yang pertamanya adalah frekuensi cahaya. Right? Yang kedua adalah kecerahan cahaya. Right? Maksudnya bila kita nak menyinarkan cahaya ke atas muka logam ni, kita boleh tentukan apa frekuensi cahaya yang kita nak sinarkan ke atas logam tersebut dan juga berapa cerah atau malap cahaya yang kita nak sinarkan ke atas logam tersebut. Right? Kemudian pemboleh ubah yang ketiga adalah fungsi kerja. Kita nak sinarkan cahaya itu ke atas logam jenis apa? Kan? Platinum ke, kuprum ke, sodium ke, right? Sebab setiap satu unsur-unsur logam ni akan memiliki fungsi kerja yang berbeza, right? Setengah unsur lagi mudah untuk membebaskan elektron je. Setengah unsur je kedekut dengan elektron je dan dia susah nak lepaskan elektron je, right? Jadi itu adalah pemboleh ubah yang ketiga, fungsi kerja logam tersebut. Kemudian pemboleh ubah yang seterusnya adalah berapa bilangan elektron yang dipancarkan oleh logam tersebut, right? Dan ini boleh kita ukur dengan jumlah arus yang mengalir dalam lintah dia, right? Sebab tu kita letak emitter kat sini, sebab kita nak kira berapa banyak arus ataupun berapa banyak elektron fotoelektron yang dihasilkan oleh logam tersebut, yang dipancarkan oleh logam tersebut. Kemudian pemboleh ubah yang terakhir adalah tenaga kinetik elektron tersebut, right? How fast, betapa lajunya elektron ni meluru keluar daripada permukaan logam tersebut, right? So 5 pemboleh ubah, right? 5 pemboleh ubah, frekuensi cahaya, kecerahan cahaya, kemudian fungsi kerja logam, bilangan elektron yang dipancarkan oleh logam tersebut, dan tenaga kinetik dan kinetik elektron tersebut, right? Jadi kita akan melihat bagaimana kesemua pemboleh ubah ni berkait di antara satu sama lain, dan satu applet yang agak berguna untuk kesan fotoelektrik ni adalah, let me just share the screen. Saya ada tunjukkan kepada awak. Adalah ini, kalau lihat, ini adalah applet yang boleh awak gunakan untuk kesan fotoelektrik ni. Kalau lihat, awak boleh mengubah kecerahan cahaya, intensity. Awak juga boleh mengubah panjang gelombang ataupun frekuensi cahaya tersebut. Kemudian awak boleh lihatlah berapa banyak elektron yang dipancarkan oleh logam ini. This is the metal here, right? Dan juga tenaga kinetik elektron tersebut. So for instance, kalau kita ambil inframerah, kemudian kita naikkan kecerahan cahaya. Kalau lihat, untuk sinaran inframerah ataupun apabila frekuensi atau panjang gelombang cahaya itu adalah 756 nanometer, tak kira betapa cerahnya cahaya yang disinarkan ke atas logam ini, tiada elektron yang dipancarkan oleh logam tersebut. Sebaliknya, kalau kita naikkan tenaga yang dipancarkan oleh naikkan frekuensi ataupun kita turunkan panjang gelombang yang cahaya ni, elektron mula dipancarkan oleh logam ini, right? Meskipun kecerahan tu rendah, right? Tetapi elektron masih lagi dipancarkan oleh logam tersebut, right? Dan nak lihat arus dan apabila elektron tu dipancarkan, maka arus akan dikesan di sini, right? Jadi kita akan gunakan, awak boleh cuba main-main dengan applet ni, dan kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi pada hari Rabu nanti, right? Jadi saya berhenti di sini, dan kita jumpa lagi pada hari Rabu, right? Terima kasih, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.